Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda semua. Anda sedang menonton Hello Doktor di TV3 bersama saya, Nadia Azmi. Dan pada hari ini, seperti biasa, kami di sini untuk membantu anda mengenali tubuh anda dengan lebih baik dan membantu anda bagaimana untuk menjaga kesihatan. Topik pada episod pada kali ini mungkin ramai yang segan untuk berbicara. Apakah topik hari ini? Ia adalah tentang buasir. Pada episod kali ini kita akan belajar tentang apa itu sebenarnya buasir, bagaimana ia boleh berlaku dan bagaimana untuk merawat keadaan buasir ini. Jadi mungkin ada di antara penonton Hello Doktor yang pernah mengalami buasir. Jika anda ingin kongsikan pengalaman, anda boleh berbuat demikian di Facebook page kami iaitu di Hello Doktor TV3. Jadi anda boleh tinggalkan komen di sana. Jangan lupa untuk like dan follow. Jadi sebelum kita berkenalan dengan doktor kita pada hari ini, jom kita tengok apa yang orang ramai tahu tentang buasir. Untuk buasir yang saya tahu, selalunya orang ada masalah penghadaman lah. Lepas tu, that's why boleh trigger sampai buasir lah. Kalau buasir tu maksudnya khusus untuk yang selalu kita buang air besar tu, dia akan terkeluar lah. Yang itu yang saya tahu. Dan also bengkak. Not si pasal pedas ke keras ke macam tu. Tak cukup air, fiber. Itu yang main problem lah. Kita punya perut kan dia work slowly, dia work very good movement lah. Simptom-simptom tu macam dia sakit bila nak buang air besar. Kadang-kadang macam ada keluar darah menitik macam tu kan. Macam sampai seluar pun ada darah kan. Itu yang saya tahulah. Okay. Tak sure pula kalau kanak-kanak boleh kena. Tapi yang setahu saya lah dewasa yang sering kena kan. Macam orang yang tua, wanita mengandung macam tu. Tapi kanak-kanak pun boleh kena kan. Okay. Yang saya tahu pasal buasir adalah bila berak, selalunya kalau ada pendarahan, that means buasir lah. So nanti kalau kita tak jumpa doktor ke apa, pendarahan tu continue macam tu, dan mesti kena buat operation lah. Baiklah, itu yang orang ramai, apabila orang ramai ditanya tentang buasir, itu adalah pandangan ataupun apa yang mereka tahu tentang buasir. Mungkin ramai yang segan nak berbicara. Hari ini topiknya pun malu derita buasir. Jadi mungkin ada persepsi yang kurang tepat ataupun kekeliruan tentang buasir. Kita akan kupaskan dengan lebih lanjut dengan doktor ataupun tetamu kita pada hari ini, iaitu Dr. Muhammad Saleh Abdul Aziz, iaitu pakar bedah am daripada Hospital Islam Az-Zahra. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor bersama kami di Hello Doktor. Terima kasih kembali. Ya, doktor dah tengok tadi pandangan ataupun kenyataan orang ramai tentang pengetahuan mereka tentang buasir. Boleh doktor terangkan kepada penonton semua, apakah itu sebenarnya buasir? Okey, untuk pengetahuan semua, buasir ini adalah lapisan salur darah yang membengkak di bahagian kawasan anus ataupun rectum. Kawasan anus rectum berada di bahagian bawah sekali bahagian usus kita lah. Ya, itu adalah buasir. Dan dia ada tahap-tahap daripada tahap-tahap keterukan dia tahap 1 hingga tahap 4. Okey, tahap 4 tu sampai dia bengkak yang besar, tahap 1 cuma pendarahan. Okey, apakah puncanya? Ya, bagaimana ia boleh berlaku, doktor? Okey, bagaimana ia berlaku? Biasanya disebabkan satu lagi lapisan di bawah sebelum lapisan salur ratu yang dipanggil anal cushion ataupun lapisan lemak di bahagian bawah sebelum salur darah juga luruh ataupun lemah ketika membuang air besar. Jadi itu adalah salah satu punca utama kenapa buasir ini terjadi. Dan doktor, kalau kita tengok buasir ini bukan sahaja golongan dewasa yang mengalami buasir ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil hemorrhoids lah, kan doktor. Golongan kanak-kanak juga tidak terkecuali. Betul. Bagaimana ia boleh berlaku kepada kanak-kanak? Okey, untuk pengetahuan semua, buasir ataupun hemorrhoid di kalangan kanak-kanak sangat-sangat jarang. 0.4% di kalangan populasi sangat jarang. Tapi jika dia berlaku, dia biasanya berlaku dengan penyakit lain seperti penyakit radang hati, radang chronic liver disease ataupun radang pada usus ataupun penyakit lain macam Crohn's disease ataupun Hirschsprung disease, ada penyakit-penyakit lain lah. Dan biasanya buasir berlaku pada kanak, bukan dia berlaku pada buasir saja, dia ada penyakit lain. Itu yang biasa saya tengok. Ada kalanya kadang-kadang buasir itu bukanlah buasir tapi nama dia rectal prolapse pada kanak-kanak. Itu yang biasa berlaku pada kanak-kanak lah. Sebenarnya buasir ini yang paling common sekali adalah pada orang dewasa. Okay.
Baik doktor, kalau kanak-kanak ini selalunya ada penyebab lain lah. Betul. Dan selalunya ia disebabkan oleh penyakit lain. Betul. Yang boleh menyebabkan buasir berlaku. Betul. Untuk kanak-kanak. Ya, betul. Adakah ia sama untuk golongan dewasa juga? Tidak. Tidak lain antara dewasa. Okey, jadi ada juga yang beranggapan buasir ini semua sama. Tetapi hakikatnya mungkin ada jenis-jenis ataupun tahap-tahap buasir yang berbeza yang dialami oleh individu yang berbeza. Boleh doktor terangkan? Okey, terima kasih. Sebenarnya jenis buasir ada dua. Yang paling senang kita nak terangkan ialah buasir luaran dan buasir dalaman ataupun external hemorrhoid ataupun internal hemorrhoid. Biasanya luaran dan dalaman. Luaran dan dalaman. Biasanya yang luaran tu tidak memberi masalah. Dia hanya memberi masalah ketika salur darah tersumbat di bahagian luar dan pesakit akan mengalami kesakitan yang amat ketika nak membuang air besar. Itu adalah buasir luaran. Tapi yang memberi banyak masalah ialah buasir dalaman. Dia ada tahap-tahap dia. Okey, dia ada tahap 1 hingga tahap 4. Okey. Boleh dah terangkan tahap 1 dan tahap 4 apa yang akan dialami oleh pesakit? Okey, biasanya tahap 1 pada buasir dalaman biasanya pesakit akan ada pendarahan tanpa dia sedar. Kadang-kadang bila buang air besar tiba-tiba najis ada berdarah. Dan benda ni akan lama, bukan 1-2 hari. Setiap hari kadang-kadang seminggu 2 kali buang air besar ada darah. Itu tahap 1. Tahap 2 dia dah mula keluar lapisan yang lemah dan lebihan dan bengkak, dia keluar melalui anus ketika buang air besar, tapi dia masuk balik tanpa dia sedar. Tapi cuma pesakit akan kata bila dia nak basuh, dia akan terasa daging yang lebih ataupun tisu yang lebih ketika di bahagian anus. Tahap 3 pula, lapisan yang membengkak tu keluar dan terpaksa ditolak balik sendiri, baru dia boleh masuk. Dia tak masuk sendiri. Itu adalah tahap 3. Dan dia akan ada pendarahan dan juga sakit kadang-kadang. Dan tahap 4 yang paling teruk adalah di mana lapisan yang bengkak tu keluar dan stuck ataupun tak boleh masuk balik dan terpaksa datang hospital. Biasanya pesakit nak jalan pun tak boleh. Sakit sangat, pendarahan, bengkak dan selalunya pesakit akan rasa tak selesa sehingga ke perut ataupun di pangkal perut lah. Dan masa tu memang terpaksa buat operasi pembedahan segera. Jadi ada dua jenis, yang luaran dan juga dalaman. Ya, kalau luaran kurang serius lah. Kurang serius. Yang dalaman dia ada pelbagai tahap. Ya, betul. Tetapi memerlukan rawatan ataupun pemerhatian yang berbeza lah mengikut tahapnya. Okey, jadi kita akan tanya dengan lebih lanjut tentang buasir dengan doktor selepas ini. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Kembali dalam Hello Doktor, di mana kami membincangkan tentang malu derita buasir. Jadi tadi kita telah pun membincangkan bersama doktor apakah itu buasir dan juga tahap-tahap ataupun jenis-jenis buasir yang berbeza. Kita masih lagi bersama dengan Dr. Saleh membincangkan tentang buasir. Jadi kita pun nak tahu bagaimana seseorang itu dapat mengesan dengan awal tanda-tanda yang menunjukkan tanda buasir. Apakah simptom-simptom awal yang patut kita tumpukan perhatian, doktor? Okey, biasanya simptom-simptom ni bergantung pada pesakit itu sendiri. Antara yang awal ialah pendarahan ketika buang air besar. Itu antara simptom yang paling obvious ataupun paling ketara. Bila pesakit datang ke kami, dia kata buang air besar dia najis, dia ada darah. Dan tapi yang doktor, kedua, kadang-kadang darah ni kan, bercakap tentang darah. Ya. Kadang-kadang mungkin ada terluka sedikit bila kita nak meneran membuang air besar kan. Mungkin darah sedikit itu biasa. Jadi berapa banyak darah yang patut kita bimbang? Okey. Kalau banyak ke, sikit ke? Okey. Biasanya najis kita tak ada darah. Bila ada darah bermaksud najis kita ada masalah. Okey. Jadi untuk buasir, biasanya najis berdarah tanpa rasa sakit. Bila ada rasa sakit, maksudnya ada luka di bahagian bawah dan itu bukan buasir. Kalau buasir tak ada sakit lagi, tak ada sakit. Walaupun ada darah. Ya, dia berdarah saja tanpa sakit. Itu adalah buasir. Dan kebanyakan perkara ini yang membingungkan, merisaukan ataupun mengelirukan pesakit. Dia kata dia sakit dan berdarah, dia sendiri rawat, dia ada buasir. Tapi bila kita periksa, sebenarnya bukan buasir. Dia cuma luka di bahagian bawah. Okey, itu tahap 1 yang dia berdarah. Tahap kedua, dia dah bukan sekadar berdarah, dia bengkak di bahagian bawah. Dan pesakit akan rasa bila dia cuci ketika selepas buang air besar, dia rasa dia bengkakkan ataupun tisu yang lebih di bahagian anus dan dia hilang.
Ataupun mungkin dia tak duduk pun mungkin dia akan rasa sesuatu. Belum lagi. Tahap 3 baru dia rasa. Tahap 2 biasanya tak rasa macam tu. Bila tahap 3 barulah dia terasa ada bengkak. Lepas tu dia terpaksa tolak balik. Kadang-kadang tu duduk tak selesa sebab bila bengkakkan tu dia akan keluarkan air lendiran. Lendiran tu akan menyebabkan segatal di bahagian bawah. Dan dia rasa tak selesa. Dan bila tahap keempat tu memang biasanya pesakit tak boleh nak jalan, sakit sangat, bengkak dan dia tak boleh masuk balik. Dan bukan sekadar tu, berdarah, ada lendiran dan juga gatal di bahagian bawah. Itu antara simptom-simptom awal, simptom-simptom untuk buasir lah. Yang awalnya adalah pendarahan dan bengkakan. Tadi doktor ada terangkan tentang dua jenis buasir, iaitu luaran dan dalaman. Kalau yang simptom-simptom tadi yang doktor telah terangkan, adakah itu untuk luaran dan dalaman, buasir dalaman dan luaran, ataupun salah satu sahaja? Itu hanya untuk dalaman saja. Untuk dalaman. Yang luaran ni biasanya pesakit tak sedar pun dia ada buasir. Tak sedar sebab dia sangat kecil. Dia seumpama salur darah kita yang membengkak di bahagian kulit. Dia tak sakit kadang-kadang. Tapi dia hanya bagi masalah kalau salur darah tu tersumbat dan bengkak dan biru, itu yang sakit amat sangat. Dia tak ada buang air besar keluar darah, tak ada untuk buasir luaran. Tak ada. Yang dalamannya banyak darah. Kalau kita tak perasan ada buasir luaran, lama-lama dia akan sembuh dengan sendiri ke bagaimana, doktor? Dia tak akan sembuh hilang sepenuhnya. Dia akan kecut dan akan kecil dan tidak meninggalkan kesan apa-apa. Kadang-kadang pesakit tak sedar pun dia ada buasir dari luaran. Doktor, kita ada satu soalan daripada seorang selebriti. Jom kita tengok apakah soalannya. Okey. Saya Wani Hasrita, saya nak tanya macam mana makanan boleh menyumbang kepada buasir? Okey, doktor. Tadi selebriti kita Wani Hasrita bertanyakan, adakah pemakanan boleh menjadi penyumbang kepada buasir? Okey, terima kasih pada soalan itu. Sebenarnya makanan tidaklah menyumbang secara terus untuk penyebab punca kepada buasir, tapi makanan memainkan peranan macam mana buasir itu terjadi. Seumpama macam ni, buasir ini terjadi, salah satu punca ini adalah sembelit. Jadi makanan yang menyebabkan sembelit menyebabkan punca jadi buasir. Bukan makanan itu sendiri menyebabkan buasir. Sembelit itu sendirilah yang menyebabkan jadi buasir. Jadi kalau orang yang selalu kena sembelit ni mungkin kurang gemar makanan yang berserat. Makanan yang buah-buahan dan juga sayur-sayuran, minuman air kosong ya. Betul. Mungkin anda ada risikolah untuk mendapat buasir. Khususnya musim panas ni kan. Air sangat penting. Ramai orang ingat bila sembelit ni, saya nak cerita sikit pasal sembelit. Ramai orang ingat sembelit ni bila sembelit makan pisang, makan buah. Tapi sebenarnya air lebih penting daripada buah-buahan. Okay, saya nak beritahu contoh macam bila najis kita keras kan, kita ingat sembelit, sebenarnya air itu punca dia lah, kurang air. Jadi bayangkan kalau kita tengah cerit-berit kan, kita tak perlu meneran. Sebab air banyak dalam tu. Tapi dia melembutkan. Jadi memudahkan lagi proses membuang air besar lah. Doktor, kalau tadi sembelit itu menjadi salah satu punca buasir, pastinya mungkin ada lagi punca-punca lain selain daripada sembelit. Apakah punca buasir yang doktor boleh kongsikan? Antara punca-punca lain ialah yang paling common adalah kehamilan itu sendiri. Ibu yang hamil antara punca menyebabkan buasir. Tapi ibu yang hamil buasirnya akan hilang selepas kelahiran, selepas habis pantang. Biasanya pantang dalam 2 bulan, dia hilang, dia kecut. Hanya 1 hingga 4% yang akan kekal, yang perlukan rawatan. Yang lainnya, kebanyakan ibu-ibu yang selepas mengandung, dia sekecut dan dia hilang. Jadi ini buasir semasa hamil. Semasa hamil. Okey, baik. Yang kedua adalah gaya hidup. Gaya hidup apa yang menyebabkan jadi buasir? Ialah satu, angkat barang berat, gym dan angkat barang berat, angkat barang berat tu. Ada punca utama jadi buasir. Ataupun yang kedua, duduk terlalu lama di bahagian yang keras. Contohnya orang yang naik basikal 6 jam tanpa berhenti di kawasan yang keras adalah punca utama dapat buasir. Yang ketiga, kanser usus. Usus kita di bahagian sini kan, yang bahagian besar hijau ni, bila ada kanser, dia boleh menyebabkan buasir di bahagian bawah. Jadi itu yang kita risau sebenarnya. Sebab bila kanser usus ni dia tak ada rasa. Jadi tanda ni adalah buasir. Jadi siapa-siapa yang ada buasir ni yang kita galakkan untuk periksa supaya kita dapat periksa sama ada kanser usus besar. Yang boleh menjadi petanda kepada penyakit yang lain pula. Betul.
Selain daripada itu, keturunan, adakah keturunan memainkan peranan, doktor? Betul, salah satunya keturunan. Biasanya keturunan ni kita dapat tahu daripada sejarah dia, mak ayah dia, mak bapak dia ada, abang dia ada, kakak dia ada, dan dia pun boleh ada. Dan dia boleh jadi seawal umur 18 tahun. Jadi kalau umur 18 tahun tu ada buasir, kemungkinan besar adalah punca daripada keturunan. Tadi doktor ada menyebut tentang wanita yang sedang hamil. Ya, betul. Kerana keadaannya yang sedang hamil, anaknya di dalam kandungan boleh menyebabkan buasir. Ya, betul. Bagaimana selepas melahirkan? Kerana kita tahu seseorang wanita itu perlu meneran. Kalau secara normal, melahirkan anak secara normal, perlu meneran dengan sekuat-kuat hatinya. Adakah keadaan itu juga boleh menjadi penyebab buasir? Biasanya yang datang pemeriksaan pada kita, ibu yang hamil pada fasa ketiga trimester atau kedua trimester kan, buasir dah mula muncul. Sebenarnya yang utama ialah dia sembelit. Dia sembelit dan menyebabkan dia terpaksa meneran, bertambah lagi dengan kandungan, lagi buasir itu terjadi. Kebanyakan datang dengan tahap 2 atau tahap 3. Tapi bila nak kelahiran, dia akan jadi tahap 4, tapi selepas darah pantang dia akan kecut dan dia akan jadi tahap 2 balik. Biasanya buasir ketika hamil ni mudah untuk dirawat. Biasanya kita rawat selepas kelahiran, bukan waktu hamil itu sendiri. Ia normal lah, biasa berlaku. Ya, biasa berlaku. Tapi bukan semua, satu dalam 4 kandungan. Maksudnya 1 dalam 4 ibu akan dapat buasir. Baiklah doktor. Kadang-kadang mungkin ada individu yang dia tahu ada buasir tapi mungkin takut untuk mendapatkan rawatan dan dibiarkan keadaannya walaupun sakit dibiarkan. Apakah kesan ataupun komplikasi yang boleh berlaku kepada mereka ini? Mungkin doktor boleh terangkan untuk golongan kanak-kanak terdahulu. Kalau kanak-kanak ini mengalami buasir tetapi dibiarkan tanpa rawatan, apakah yang boleh berlaku dalam jangka masa pendek dan juga panjang, doktor? Okey, terima kasih. Untuk kanak-kanak khususnya, bila ibu bapa suspek ada buasir, kita kena buat rawatan. Kalau tidak, pertama kali buat pemeriksaan. Kena pastikan ada penyakit lain ke tidak. Macam saya cakap awal tadi, kebanyakan kanak-kanak bila ada buasir, dia diikuti dengan penyakit lain. Penyakit radang usus, penyakit Hirschsprung disease, penyakit hati. Itu yang kita tak dapat detect. Tapi buasir itu memberi gambaran awal. Dia ada penyakit lain. Jadi untuk ibu bapa yang ada nampak akan anak-anak ada buasir, sila dapatkan rawatan untuk memastikan tiada penyakit lain. Itu untuk kanak-kanak. Jika dibiarkan buasir itu, ia boleh menyebabkan penyakit lain itu lagi menjadi teruk. Lebih teruk. Betul. Lagi teruk dan lagi susah nak dirawat. Okey, itu untuk kanak-kanak. Untuk dewasa pula, berumur 18 tahun ke atas, kalau tak dirawat, khususnya tahap 1 yang kita risau ni, bila tahap 1 dia berdarah tanpa rasa sakit, menyebabkan pesakit itu tidak datang ke hospital. Dia kata, tak ada apa tu. Menyebabkan dia berak darah hari-hari, menyebabkan darah dia kurang. Bila darah kurang, saya pernah jumpa sampai hemoglobin jatuh sampai 4.0. Pucat muka, berpeluh, dan bukan sekadar darah dia kurang, dia akan menyebabkan jantung dia jadi lemah. Ini yang kita risau. Sangat bahaya. Sebab benda itu tak sakit. Itu yang masalahnya. Jadi sebab tu bila dah ada berdarah dalam najis, silalah dapatkan rawatan. Sebab normalnya tiada darah dalam najis. Jadi bila ada darah, itu something yang tak normal. Itu yang kita nak pastikan. Itu kesan yang boleh berlaku kepada dewasa. Menyebabkan jantung jadi lemah. Jadi dia ada banyak penyebab yang berangkai atau berkaitan yang boleh berlaku. Jadi kepada penonton semua, walaupun mungkin tidak rasa sakit, doktor. Tak semestinya rasa sakit kalau anda ada buasir. Tetapi kalau ada sesuatu yang tidak kena, seperti darah yang keluar ketika membuang air besar, kita kena observant jugalah. Kita kena monitor dan ambil perhatian kepada apa yang kita membuang, kan? Jika ada masalah yang doktor sebutkan tadi, silalah pergi berjumpa dengan doktor atau pakar. Jadi kita nak akan berbincang dengan lebih lanjut tentang buasir, tetapi kembali dulu selepas ini.
Anda masih lagi menonton Hello Doktor di mana kami membincangkan tentang buasi. Jadi mungkin ramai yang malu untuk berbicara tentang buasi ini tetapi itu hanyalah menyebabkan keburukan terhadap kesihatan anda. Jika anda ingin mendapatkan rawatan ataupun ingin pulih daripada buasi, mendapatkan pemeriksaan ataupun konsultasi daripada doktor adalah sangat penting. Jadi kita bersama dengan Dr. Saleh daripada Hospital Islam Az-Zahra membincangkan tentang buasi. Doktor, kalau pesakit menjejak kaki ke dalam klinik doktor untuk mendapatkan pemeriksaan tentang ataupun buasi, bagaimana doktor akan mendiagnos buasi? Okey, pertama sekali saya akan tanya sejarah dia lah. Ibu bapa dia, abang-abang, kakak, makcik dia ada tak masalah yang sama? Kerana keturunan menjadi salah satu punca lah. Adakah dia hamil kan? Kalau perempuan kan, adakah dia kerja dia sebagai apa, gaya hidup dia. Lepas dah tanya sejarah dia, baru kita periksa di bahagian dubur dia sama ada buasi ke tidak. Daripada pemeriksaan luar kita boleh dah tahu dah sama ada dia buasi luaran atau buasi dalaman, dan kita akan memerlukan masukkan alat dan kita tengok bahagian dalam ada tak bengkakan, lapisan bengkakan di bahagian anus atau rectum. Kalau ada, memang ada buasi lah. Itu diagnosis awal yang kita buat. Biasanya senang, tak mudah, tak susah pun. Dan jika dikena pasti bahawa pesakit itu mempunyai buasir, apakah langkah seterusnya? Mungkin adakah rawatan akan diberikan sejurus selepas itu, dan rawatannya pula mungkin berbeza, doktor, bergantung kepada tahap buasir yang dialami oleh pesakit. Betul. Okey, macam kita doktor, apakah kita akan tengok bukan sekadar merawat penyakit, tapi kita juga merawat punca. Kalau misal kata kehamilan kita tak boleh buat apa, kita tunggu sampai kehamilan tu berakhir ataupun beranak, kita cari punca dia kenapa dia dapat buasir. Kalau misal kata dia disebabkan gaya hidup, kita boleh advise dia macam ubah gaya hidup. Jadi antara gaya hidup yang boleh menyebabkan buasir ialah duduk yang terlalu lama di bahagian keras, dan kita boleh ubah gaya pemakanan dia, okey. Dan juga kita boleh buat prosedur yang kecil di bahagian bawah seperti rubber band ligation dan injection skleroterapi. Dan jika buasir itu terlalu besar sehingga tahap keempat, kita memerlukan pembedahan yang biasa kita buat open hemorrhectomy ataupun pembedahan membuang buasir ataupun laser hemorrhectomy, hemorrhoplasty. Itu antara pembedahan yang kita buat. Itu adalah rawatan-rawatan yang berkaitan dengan buasir. Doktor, kalau ada yang tahap yang awal lah, tahap 1, ada yang mungkin kalau isi tu yang lebih terkeluar boleh dimasukkan semula dengan sendiri pun ada, doktor. Ada. Kalau belum lagi teruk. Betul. Itu pun boleh berlaku kepada pesakit juga. Jadi rawatan ini berbeza mengikut tahap yang berbeza. Pembedahan pun tadi ada pelbagai jenis tadi. Rawatan yang jenis tradisional ataupun secara laser. Kita ada teknologi terkini. Apakah yang menjadi faktor-faktor doktor untuk memilih kaedah pembedahan yang bagaimana untuk seseorang pesakit itu? Betul, okey. Pertama kali tengok punca lah, macam cakap. Kalau kehamilan, kita akan tunggu kehamilan baru kita choose kaedah mana yang sesuai. Kalau misal kata tahap, dia bergantung pada tahap. Kalau tahap 2, kita boleh sekadar prosedur kecil je macam rubber band ligation. Tapi tahap 3 kita ada banyak pilihan. Kita ada laser hemorrhoplasty, kita ada stapler yang dulu kita common buat, dan kita guna kaedah conventional open surgery. Dan tapi bila sampai ke kaedah tahap keempat, memang tak ada cara lain, memang terpaksa kaedah konvensional iaitu open hemorrhectomy. Ya, kita terpaksa potong dan buanglah sebab kaedah lain tak sesuai, macam stapler dan laser tak sesuai untuk tahap 4 sebab dia terlalu besar. Doktor, buasir ini mungkin ramai yang malu nak bercakap tentang buasir sebab ia melibatkan kawasan tubuh yang sensitif, kan, doktor? Jadi kepada pesakit yang memang berani untuk datang ke hospital berjumpa dengan doktor, bagaimana doktor memastikan keadaan selesa untuk pesakit apabila doktor nak membuat pemeriksaan, nak cek sama ada buasir itu ada secara fizikal atau tidak? Bagaimana? Kerana ini adalah melibatkan bahagian yang sensitif, kan? Biasanya kita akan pastikan pesakit itu berada di dalam bilik yang isolated area lah. Tak adalah di kawasan luar, tak ada di bahagian ward yang terbuka. Dan bila kita rawat itu, kita kalau kita lelaki, pesakit perempuan kena ada seorang lagi chaperone perempuan, dan kita akan cek betul-betul, kita akan ada lighting yang elok, alat yang sesuai, dan kita perlukan gel, lidocaine gel supaya dia tak ada merasa sakit di kawasan situlah. Itu antara kaedah yang biasa kita buat.
masalah. Ramai yang takut kerana mereka bila dengar pemeriksaan sebegitu, alamak, mesti sakit. Tapi memang doktor akan pastikan keadaan atau suasana yang selesa untuk membuat pemeriksaan. Doktor, bercakap tentang rawatan ini dan salah satu rawatan adalah pembedahan. Kita ada satu laporan khas tentang pembedahan buasir. Jom kita saksikan. Patient untuk hari ini adalah kita panggil grade 3 hemorrhoid atau tahap 3 buasir. Okay, kita ada dua cara. Okay, yang satu adalah secara tradisi yang kita panggil open excision hemorrhoidectomy. Yang kedua adalah laser. Untuk laser hemorrhoidoplasty ini, kita tak melibatkan apa-apa pemotongan. Dia melikatkan dan juga mengecutkan buasir ini. Sekarang saya berada di bilik pembedahan untuk menyaksikan sendiri bagaimana pembedahan buasir ini dilakukan. Dan difahamkan pesakit ini berusia 24 tahun dan tempoh pembedahan ini dilakukan kurang daripada 15 minit. Laser ready, put pedal on the right. Check the position. Selepas pembedahan, buasir tersebut akan mengecut. Mungkin dalam 1 ke 3 hari itu dia akan radang sikit, tapi dengan kebersekanan ubat untuk mengurangkan bengkak, pesakit tidak ada masalah untuk membuang air besar. Saya selalu beritahu pesakit, prevention is better than cure. Maksudnya sebelum benda itu datang, better kita buat benda-benda yang boleh kita preventkan buasir itu berlaku. Baiklah, itu tadi satu pembedahan buasir. Pesakitnya muda doktor, 24 tahun. Kalau kita tengok tadi, dia tidak membuang lebihan isi itu. Dia memasukkan balik ke dalam dubur. Kalau doktor sebegitu, kita nak tahu selepas pesakit membuat pembedahan sebegitu, adakah peluang untuk pulih baginya tinggi? Dan kalau pulih itu maksudnya memang akan kembali secara normal atau bagaimana doktor? Okey, untuk pembedahan tadi, laser hemorrhoidoplasty, memang ada risiko kejadian balik tapi sangat lamalah, mungkin selepas 5 tahun jika tidak ubah gaya hidup. Itu nombor satu tadi, nombor satu. Gaya hidup. Jadi rawatan yang penting ialah sebenarnya start bermula dengan gaya hidup. Sebenarnya diorang boleh pulih semula sepenuhnya jika dia ubah gaya hidup, cara pemakanan, cara kerja, semua boleh ubah dan insya-Allah selepas pembedahan akan pulih sepenuhnya. Jika kita membuang terus, doktor, bagaimana keadaan selepas pembedahan? Biasanya kalau pembedahan yang tradisi, yang kita open hemorrhoidectomy, kita akan buang buasir itu 2 atau 3 dan pesakit akan duduk di ward selama 2 atau 3 hari untuk pantau sama ada pendarahan, kesakitan atau ada masalah lain, dan selepas kita jangkakan dalam masa 2 minggu luka itu akan sembuh sepenuhnya dan pesakit akan pulang bekerja seperti biasa, seperti normal. Dan memang kita akan ada rawatan susulan dan masa rawatan susulan itu kita akan pastikan pesakit itu tidak sembelit, minuman dia kena banyak, makanan dia kena banyak serat dan sayur-sayuran dan buah-buahan, dan cara kerja, cara hidup, kita pastikan dia semua itu tidak menyumbang untuk buasir itu jadi semula. Dan di samping ada ubat-ubatan yang kita akan beri selepas pembedahan, ubat makan, kan, ubat lawas berak supaya dia tidak jadi balik. Dan jika pesakit ikut apa yang saranan daripada kita,
insya-Allah semuanya berjalan lancar dan tak ada jadi balik semula lah. Kalau kita nak tengok video tadi, tengok balik pembedahan tadi 15 minit sahaja, doktor. Betul. Jadi ia dianggap sebagai satu prosedur yang biasa dilakukan dan yang insya-Allah mudahlah untuk dijalankan. Jadi kepada pesakit-pesakit yang mungkin doktor tengok dekat hospital, adakah semua mereka boleh menjalani pembedahan ataupun ia bergantung kepada faktor-faktor tertentu? Bukan semua orang ataupun pesakit yang boleh menjalani pembedahan. Ya, betul. Bukan semua pesakit yang sesuai dengan pembedahan yang kita jalankan. Dan kita ada banyak pilihan. Kita selain daripada laser, kita ada stapler ataupun PPH, kita ada open hemorrhectomy dan kita ada rubber band ligation, injection skleroterapi. Ada banyak. Jadi kita akan bagi pilihan daripada pesakit dan ada pesakit yang sesuai untuk open hemorrhectomy, ada pesakit yang sesuai untuk stapler ataupun PPH, ada pesakit yang sesuai untuk injection skleroterapi. Bukan satu pesakit sesuai untuk semua pembedahan. Kita akan customize ataupun mengikut kehendak pesakit itu sendiri. Penilaian yang bagaimana yang doktor akan buat untuk menentukan sama ada kaedah yang mana yang sesuai untuk pesakit A, B atau C? Pertama sekali tahap keterukan buasi itu, tahap 3 atau tahap 4, tahap 2 atau tahap 1. Itu faktor utama. Yang kedua, keadaan pesakit itu sendiri, sama ada dia fitness for op ataupun sesuai untuk operation atau tidak, ataupun pesakit itu obese kan, susah nak buat operation, ataupun kehamilan itu sendiri di mana kita tak boleh operation pada masa itu, kita kena tunggu kehamilan dia selesai, dan keadaan penyakit pesakit yang sedia ada macam chronic hypertension, diabetes kan, itu juga membantu menyumbang kepada penyembuhan luka selepas buasi. Jadi keadaan pesakit itu perlu dilihat secara keseluruhan. Secara total. Jadi doktor tadi doktor sebut peluang untuk sembuh dan pulih sepenuhnya seperti biasa memang ada. Terutamanya bila gaya hidup yang betul. Diamalkan setiap hari. Jika itu sudah diamalkan, gaya hidup yang diamalkan tetapi mungkin sudah mengalami buasir sekali, kebarangkalian untuk ia berlaku lagi selepas itu, tak kisahlah berapa tahun ataupun bulan selepas itu, adakah ia masih lagi tinggi ataupun rendah, ataupun ia bergantung juga kepada individu itu untuk buasir itu kembali semula menghantui pesakit itu? Jika kita dah buat pembedahan, dah buat ubah gaya hidup, dah bagi rawatan sepenuhnya, kebarangkalian untuk jadi sangat rendah, less than 5% ataupun kurang daripada 5%. Dan ianya jika berlaku pun tidaklah secepat mungkin dalam 3 hingga 5 tahun. Dan ialah masa tu mungkin badan pun dah berubah kan, gaya hidup dah berubah, sebab tu dia punca jadi balik semula. Kadang-kadang pesakit tak ingat dah dia ada buasir dulu. Jadi dia main belasah, dia makan macam-macam kan, menyebabkan dia jadi balik. Jadi tapi risiko dia sangat kurang. Biasanya selepas dah buang pertama, kita akan jumpa sangat lama, lepas 5 tahun 7 tahun baru ada. Itu pun bukan semua. Kalau 20 pesakit saya ada, kita akan jumpa macam 3 atau 5 pesakit yang akan datang balik. Yang akan terjadi semula. Jadi kalau selepas pembedahan, doktor sebut tadi mereka perlu mengambil, mungkin ada ubat yang perlu diambil untuk proses recovery lah selepas pembedahan. Apakah ataupun berapa lamakah mereka perlu melalui proses itu? Biasanya selepas operation, pembedahan, kita akan bagi ubat tu selama 2 minggu. 2 minggu tu kena makan berterusan tanpa rasa sakit, makan je. Dan selepas 2 minggu kita akan pantau, kita akan tengok balik. Kalau misal kata buasir itu dah baik, luka dah sembuh, mungkin kita akan kurangkan ubat tu dan hingga sampai sebulan. Lepas tu dah boleh berhenti ubat. Kita nak tahu juga apa nasihat doktor kepada penonton Hello Doktor semua tentang buasir ini, tetapi selepas kita kembali nanti. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali dalam Hello Doktor, dan di Hello Doktor ini menjadi salah satu tanggungjawab kami untuk membantu anda merungkai segala kekeliruan ataupun salah faham tentang suatu topik kesihatan. Dan pada hari ini ia adalah berkenaan dengan buasir. Kita masih lagi bersama dengan Dr. Saleh bercakap tentang buasir, malu derita buasir, dan kita ada satu segmen khas kali ini iaitu tentang fakta atau mitos. Ada beberapa kenyataan yang kita nak paparkan doktor, kita nak dapatkan penjelasan daripada doktor sama ada kenyataan itu adalah fakta ataupun mitos. Yang mana satu? Dan ia adalah tentang buasir pada episod kali ini. Jom kita lihat apakah kenyataan yang pertama.
Baik, doktor. Okey. Kita tengok yang pertama ini adalah makanan pedas, doktor. Boleh menyebabkan buasir. Okey. Itu adalah mitos. Makanan pedas tidak boleh menyebabkan buasir. Dia adalah penyumbang sahaja, bukan penyebab jadi buasir. Bukan penyebab. Bukan. Baik, doktor. Terima kasih. Kita tengok yang seterusnya. Apakah kenyataannya? Adakah ia fakta atau mitos? Buasir adalah masalah kecil dan boleh sembuh dari masa ke semasa. Bagaimana Dr. Saleh? Ya, itu adalah mitos sebab buasir walaupun bendanya kecil tapi dia mungkin ada penyebab benda yang besar seperti kanser usus besar kan. Jadi dia tak boleh baik sepenuhnya, dia kena rawat. Jadi kurang tepat yang itu. Kurang tepat. Kita tengok yang seterusnya pula, apakah kenyataan yang ingin dipaparkan? Kali ini buasir boleh menyebabkan kanser kolon. Bagaimana doktor? Buasir tidak menyebabkan kanser kolon, tapi kanser kolon boleh menyebabkan buasir. Terbalik. Ya, okey. Kita belum lagi habis. Ada lagi doktor. Jom kita lihat apa lagi yang kita ingin dapatkan penjelasan daripada Dr. Saleh. Mengangkat objek berat boleh menyebabkan buasir. Adakah itu benar? Ya, betul. Itu betul fakta. Angkat barang berat ataupun angkat berat boleh menyebabkan buasir sebab meneran. Okey, kita ada satu lagi doktor. Jom kita lihat. Kita dapatkan jawapan daripada doktor kita. Apakah kenyataannya? Duduk atas permukaan keras boleh menyebabkan buasir. Kena tambah sikit ya. Duduk atas permukaan keras yang lama. Dengan waktu yang lama. Lebih 2 jam boleh menyebabkan buasir. Kalau duduk 30 minit tidak menyebabkan buasir. 30 minit. Okey. Dan yang tadi kalau duduk atas permukaan yang rata, kalau sekejap je macam seperti biasa, tidak menyebabkan buasir lah. Tapi lebih pada 2 jam boleh menyebabkan buasir. Lebih daripada 2 jam. Okey, menarik doktor. Terima kasih doktor kerana menjawab segala kekeliruan. Mungkin ramai yang beranggapan yang ni betul, yang ni tak betul, tetapi mungkin jawapan sebenarnya adalah yang sebaliknya. Doktor, kita nak meneruskan lagi perbincangan tentang buasir ini. Seharusnya mungkin penonton Hello Doktor nak tahu bagaimana nak mencegah buasir ini. Prevention is better than cure. Ya, betul. Seharusnya. Bagaimana doktor? Okey, pertama kali kita kena pastikan kalau hamil memang tidak dapat dielakkan lah. Salah satu ni memang dapat buasir. Kalau yang bukan hamil, macam mana elakkan ialah gaya hidup. Minum air yang banyak secukupnya supaya najis kita tidak keras. Yang kedua ialah jangan meneran. Bila meneran itulah yang menyebabkan bila kita nak membuang air besar lah. Meneran ketika membuang air besar itulah salah satu punca utama dapat buang air besar dalam kategori gaya hidup. Jadi elakkan meneran ketika buang air besar. Dan yang ketiga, jika kita memang kerja kita memang angkat barang berat, cuba kurangkanlah. Saya tahu kadang-kadang hasil kerja hidup terpaksa angkat barang berat, tapi cuba kurangkan. Dengan gaya angkat barang berat itu memang mudah dapat buasir. Yang ketiga, dapatkan pemeriksaan awal. Jika adalah simptom najis berdarah kan, walaupun sakit ataupun tak sakit, pastikan dia tu bukan kanser dan dia bukan buasir. Itu. Dan saya rasa itu saja yang penting yang kita kena highlightkan kepada orang, gaya hidup lah yang penting. Ya, doktor, kita nak ketengahkan juga gaya hidup kerana kita tengok pada hari ini, zaman hari ini, semua orang bekerja dengan kuat, sangat mempunyai tekanan yang tinggi dalam kehidupan. Jadi kita membuat pelbagai aktiviti setiap hari dan mungkin kita mengabaikan pada waktu yang sama keadaan tubuh badan kita, kesihatan kita. Bagaimana kita nak menerapkan gaya hidup yang betul dan secara spesifiknya untuk mengelakkan kita terkena buasir. Okey, gaya hidup yang kita nak highlightkan, satu ialah tadi saya sebut pemakanan, minuman. Yang kedua, duduk. Jika kita kerja duduk yang terlalu lama di satu kursi yang keras atau tempat yang keras, lama tu lebih pada 2 jam, bangun jalan ke sekitar tempat kerja. Kalau khususnya macam setiausaha reception kan, dia duduk lama kat kursi kan, dah 2 jam, jalan sekejap, pusing, lepas tu duduk balik. Dan yang ketiga, saya pernah, dia berdasarkan pengalaman dulu masa PKP dulu kan, ada banyakkan
pengajaran kita online kan. Jadi ada yang cikgu-cikgu yang terpaksa online duduk selama 6 jam dan dapat berhasil. Jadi memang ada kes itu? Ada. Jadi bila dah duduk lebih daripada 2 jam, kita sendiri sedar. Jangan lebih 2 jam, lebih 2 jam bangun, jalan, ambil air, jalan, ambil angin ke, dan tu duduk balik. Itu antara gaya hidup yang baiklah. Tak ada boleh duduk sampai 8 jam, 10 jam, duduk saja tak boleh. Itu memang dah penyumbang risiko berhasil. Yang ketiga, bila kita buang air besar, pastikan jangan meneran. Kena tenang, naik nafas, dia akan mudah. Jangan meneran. Jadi ada pelbagai cara lah, dan juga kita perlu menerapkan tabiat yang baik untuk mengamalkan gaya hidup yang baik juga. Doktor, secara ringkas nasihat kepada penonton Hello Doktor. Sila dapatkan rawatan dan pastikan dia bukan penyakit lain. Sebab ni saya cakap berdasarkan pengalaman saya jumpa pesakit di mana dia ada simptom berak najis berdarah dan dia buat tak tahu. Dia sekadar dia kata buasir. Jadi dia ambil rawat ubat sendiri dekat farmasi yang berdekatan tanpa buat pemeriksaan. Selepas 6 bulan, walaupun dah makan ubat, keadaan tak kurang. Maka dia datang kepada saya dan kita tengok, kita buat pemeriksaan, rupanya dia dah kanser usus besar. Tapi amat terlambat sebab dah tahap 3. Jadi saya tak nak benda itu terjadi pada para penonton sekalian. Jadi saya haraplah mesej saya dapat disampaikan, bila ada najis berdarah, sila dapatkan pemeriksaan lanjut. Jangan jangan tunggu, jangan ambil sambil lewa, buat tak tahu, sebab najis kita sepatutnya tidak berdarah. Jangan tunggu dan juga jangan malu. Betul. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Saleh Abdul Aziz, pakar bedah am daripada Hospital Islam Azhara, kerana bersama kami merungkaikan pelbagai isu tentang buasir. Terima kasih doktor. Terima kasih kembali pada saya. Terima kasih jemput saya ke sini. Dan seperti doktor kata tadi, pemeriksaan awal itu sangat penting. Jangan malu, jangan tunggu, jangan takut untuk mendapatkan konsultasi yang sewajarnya untuk menjaga kesihatan kita luaran dan juga dalaman. Jadi jangan lupa amalkan gaya hidup yang sihat setiap hari. Jangan ke mana-mana, nanti kita jumpa lagi di episod yang baru untuk Hello Doktor. Assalamualaikum.